Okay, selamat sejahtera semua. Di dalam video ni saya nak tunjukkan bagaimana untuk menganalisis rasuk selanjar menggunakan kaedah moment distribution. Dan di dalam contoh ini juga akan ditunjukkan kaedah untuk menganalisis menggunakan moment distribution dengan 3 load cases. Okay, kita pergi di dalam chapter 3, part 3. Bagi contoh 3.4. So, ini adalah soalannya. Okay, dan semua saiz beam adalah mempunyai lebar 300 mm dan juga 500 mm. Di dalam soalan ini, pelajar perlu yang pertama menentukan karakteristik permanent action iaitu GK dan juga variable action iaitu QK yang bertindak ke atas rasuk 1 AE jika keseluruhan thickness papak ialah 150 mm dan ketinggian brick wall ialah 3 meter. Yang kedua adalah pelajar diminta untuk melukis shear force and bending moment envelope untuk beam 1 AE. Di dalam soalan ini diberikan data seperti berikut. Variable load on slab iaitu QK adalah 4 kN per meter square. Finisher, ceiling and services adalah 1.5 kN per meter square. Dan unit weight of concrete untuk konkrit yang mempunyai reinforcement adalah 25 kN per volume meter padu. Dan ini adalah rasuk yang perlu kita analisis ya. 1 AE dan rasuk ini mempunyai 1, 2, 3, 4 span dan setiap span ini panjangnya adalah 8,000 dan juga 3,000 bagi jarak LX. Ya, ini adalah LX dan ini adalah LY. Dengan mengira karakteristik permanent and variable action yang bertindak ke atas rasuk 1 AE. Kita maklum bahawa untuk rasuk beban dia adalah daripada rasuk menerima beban daripada slab. Okey, sama ada slab itu diagihkan secara satu hala ataupun dua hala. Kemudian beban beam juga akan menerima berat sendiri rasuk tersebut dan juga berat wall, ya, berat dinding. Okey, sebelum kita mengira action ke atas beam, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pengiraan untuk beban di atas rasuk. Kita bermula dengan pengiraan GK. GK kita bermula dengan berat sendiri slab. Berat sendiri slab adalah ketebalan slab, thickness of the slab didarabkan dengan unit weight of concrete dan jawapannya adalah 3.75. Manakala finisher, ceiling and services seperti yang diberikan dalam soalan, nilainya adalah sebanyak 1.5 kN per area. Maka jumlah keseluruhan GK yang bertindak ke atas slab adalah 5.25 iaitu gabungan total daripada 3.75 dan juga 1.5. Manakala variable action yang bertindak ke atas slab adalah sebanyak 4 kN per meter square seperti mana yang diberi di dalam soalan. Langkah seterusnya adalah untuk kita mengagihkan slab ini ke beam. Dan apabila kita buat semakan, okey, untuk papak ini ya, panjang papak ini adalah LY adalah 8,000 dan juga LX adalah 3,000. Ini adalah LX. Jarak yang paling pendek kita ambil sebagai LX. Jarak yang panjang kita namakannya sebagai LY. So, apabila 8,000 dibahagikan dengan 3,000, jumlahnya adalah lebih besar daripada 2. Ni rasionya adalah lebih besar daripada 2, maka agihan papak ini adalah dalam sehala. Okay, one way slab. Ya, bila kita agihkan beban-beban ini ke one way slab, rumus dia adalah N didarabkan dengan LX dibahagikan dengan 2. So, kita agihkan permanent action GK, beban daripada slab adalah, ini adalah N adalah 5.25 iaitu daripada nilai ini. Didarabkan dengan LX 3,000 dibahagikan dengan 2. So, nilai GK daripada slab adalah sebanyak 7.88 kN per meter. Manakala berat sendiri rasuk adalah lebar rasuk 0.3 iaitu 300 mm didarabkan dengan 500 tolakkan thickness of slab. Okey, sebanyak tinggal 350 darabkan dengan 25.
Okay, jumlah nilai berat sendiri rasuk adalah sebanyak 2.63 kN per meter. Dan brick wall pula adalah unit untuk brick wall adalah sebanyak 2.6 kN per meter kuasa 2 didarabkan dengan ketinggian dinding ya. Ketinggian dinding seperti yang diberikan di dalam soalan adalah brick wall height is 3 meter. Maka nilai dia adalah sebanyak 7.8 kN per meter. So, oleh demikian, keseluruhan berat GK yang dikenakan ke atas rasuk beam adalah sebanyak 7.88 tambah dengan 2.63 tambah dengan 7.8, maka jumlah GK ke atas beam adalah sebanyak 18.31 kN per meter. Dan manakala untuk variable action QK yang diagihkan daripada slab kepada rasuk adalah sebanyak setengah didarabkan dengan L. N adalah nilai beban GK QK yang kita dapat perolehi di sini, darabkan dengan LX. 3 adalah LX, so jumlah nilai dia adalah 6. So, maka 18.31 dan juga 6 ini apabila kita summarizekan dalam gambar rajah ini seperti adalah yang tunjukkan di dalam gambar rajah ini ya. Keseluruhan beban daripada A hingga E menerima GK dan QK yang sama iaitu sebanyak 18.31 dan QK adalah sebanyak 6. Dan di sini adalah ada typing error ya. Sini sepatutnya 18.31 ya. The typing error, please take note. 18.31. Langkah seterusnya adalah pelajar perlu menentukan shear force and bending moment of beam 1AE. So this continuous beam akan dianalisis menggunakan 3 load cases lah. Load case yang pertama, ini adalah load case yang kedua, ini adalah load case yang ketiga seperti yang disarankan oleh Malaysian Standard. Okey, so kita lihat load case yang pertama. Load case yang pertama adalah 1.35 GK tambah 1.5 QK untuk rentang pertama. Rentang kedua juga adalah nilai ultimate ultimate design load yang maksimum. Dan adalah ultimate design load yang maksimum dan juga ultimate design load yang maksimum ya. Ultimate design load maksimum rumusnya adalah 1.35 GK tambah 1.5 QK. So daripada keseluruhan daripada A hingga E ini rumus dia sama, yang membezakan adalah nilai GK dan QK. So nilai GK dan QK ini diambil daripada rentang masing-masing ya. Katakanlah ini adalah 18.31 dan juga 6. So nilai GK dan QK ini adalah nilai GK yang kita perolehi daripada rentang yang pertama ini. Okey, begitu juga dengan rentang yang kedua. Sebagai contoh, jika rentang yang kedua ini GK-nya adalah 10, QK-nya adalah 2, maka GK kat sini adalah 10 dan QK adalah 2. Begitu juga dengan rentang yang ketiga, sekiranya GK sini adalah 100 dan QK adalah 50, maka GK di sini adalah 100 dan QK sini adalah 50 dan seterusnya untuk rentang yang keempat. Walau bagaimanapun, di dalam contoh ini, sepanjang rentang daripada rentang A hingga rentang E, keseluruhan rasuk selanjar ini menerima beban GK dan QK yang sama. Ini adalah untuk load case yang pertama. Manakala untuk load case yang kedua, kita alternatekan. Ini adalah design load yang maksimum. Kita selang-selikan dengan minimum design load yang minimum. Kemudian adalah design load yang maksimum dan juga design load yang minimum. So nilai maksimum adalah 1.35 GK tambah 1.5 QK, manakala nilai design load yang minimum adalah 1.35 GK. Sebagaimana pertimbangan di load case yang pertama, nilai GK dan QK adalah bergantung kepada nilai GK yang QK yang kita telah kira pada setiap rentang. Ya, contohnya yang ini ya, jika 1.35 GK dan 1.5 QK bagi rentang yang pertama, nilai GK dan QK ini adalah kita ambil daripada nilai yang ini. Dan sekiranya yang ini adalah nilai GK dia adalah 100, QK dia adalah 6, okey, maka untuk span yang kedua ini pula GK ni adalah 100. Jelas ya? Begitu juga dengan rentang yang ketiga dan juga rentang yang keempat. Kemudian pada load case yang ketiga, kita alternatekan bermula dengan minimum ultimate design load, kemudian kita buat maximum design load, minimum dan juga maksimum. Konsep yang sama kita guna pakai sebagaimana load case 1 dengan case 2, iaitu minimum adalah 1.35 GK dan juga maksimum adalah 1.35 GK tambah 1.5 QK, dan nilai GK dan QK ini adalah bergantung pada nilai GK dan QK pada setiap rentang. Dan ketiga-tiga load cases ini perlu dianalisis menggunakan kaedah moment distribution method. Boleh. Kita teruskan. Bagi memudahkan analisis kita, tabel ini kita dah siap kira awal-awal.
Okey, kalau kita lihat yang pertama ni. Okey, yang pertama ni kita ada kolom load case 1, okey, dan juga load case yang kedua. Ini adalah load case yang pertama ya. So kita dah set kira 1.35 GK dan 1.5 QK untuk rentang AB, ini nilai dia. BC inilah nilai dia, CD adalah nilai dia, ni DE adalah nilai dia ya. So untuk load case 1, sepanjang rentang menerima design load yang maksimum. So daripada AB hingga DE semua dah menerima 33.72. Ini satu kita dah set kira dah 1.35 GK. So kita applykan 33.72 sepanjang rentang. Boleh ya. Kemudian seterusnya kita lihat kepada load case yang kedua. Load case yang kedua adalah maksimum, minimum, maksimum, minimum ya. So ini adalah load case kita yang kedua. Okey, maksimum, minimum, maksimum, minimum. Kita masukkan saja nilai ini ke dalam rasuk ini. Maksimum, minimum, maksimum dan juga minimum ya, mengikut rentang span yang telah kita tentukan. Okey, begitu juga dengan load case yang ketiga. Load case yang ketiga adalah minimum. Kita bermula dengan minimum. Okey, kemudian maksimum, minimum dan juga maksimum. Okey, minimum kita masukkan kat sini. Kemudian maksimum ke sini. Minimum di sini dan seterusnya hingga rentang DE. Okey, seterusnya adalah perlu menentukan moment of inertia, stiffness dan juga distribution factor. Moment of inertia perlu dikira untuk kita gunakan di dalam penentuan stiffness iaitu K. Manakala K juga diperlukan untuk kita mengira distribution factor. Dan ini adalah A, B, C, D dan E di mana ini mewakili setiap sokong. Sokong A, sokong B, C, D dan seterusnya E. Dan nilai moment of inertia adalah BH kuasa 3/12 dan nilainya adalah 3.125. Unit mestilah dalam mm kuasa 4. Ini adalah lambang atau simbol untuk setiap K. Bagi rentang AB, okey, bagi rentang AB nilai K stiffness dia adalah sama. Ya, adalah sama iaitu bagi sokong A hanya mempunyai KAB, okey. KAB, manakala di sokong B terletak di sempadan antara BA dan juga BC, maka kita ada KBA dan juga KBC ke arah A dan juga ke arah C. So kita namakan dia KBC sini dan juga KBA. Manakala di sokong C, join C kat sini, C terletak di antara sempadan KCB dan juga KCD, maka kita simbolkan stiffness kita kat sini adalah KCB dan juga KCD. Begitu juga dengan D berada di sempadan KDC dan juga KDE. Dan akhir sekali adalah bagi sokong DE iaitu KED. Bagi rentang AB, nilai K dia adalah sama setiap rentang dan bagi rentang BC nilai K dia adalah sama. Begitu juga dengan CD, nilai K adalah sama dan DE nilai K yang sama. Di dalam contoh ini kita menggunakan modified stiffness. So apabila modified stiffness, okey, bagi rentang ini sekiranya di hujung far end ini adalah pin, okey, pin, okey, maka kat sini pada rentang ini kita akan menggunakan modified factor iaitu sebanyak 3I bahagikan dengan L. Okey, ke hujung-hujung ni adalah pin adalah 3I bahagikan L, manakala di tengah rentang adalah bar I dibahagikan dengan L. Okey, so untuk rentang AB, rumus stiffness adalah 3I dibahagikan dengan L1 di mana L1 ini mewakili panjang rentang bagi rasuk yang pertama. Kemudian yang ini adalah par I bahagikan L2. Par I bahagikan L2 ni mewakili panjang rentang bagi span yang kedua. Rasuk yang kedua, ini L3, ini bagi rentang yang ketiga adalah par I bagi dengan L3. Okey, dan L3 ini, 3 ni mewakili panjang rentang bagi beam yang ketiga. Dan seterusnya adalah rentang KDE dan KED. Rentang yang keempat ini mempunyai nilai stiffness yang sama di mana 3I bagi dengan L4. 4 ini mewakili panjang rentang bagi rasuk yang keempat. Ini adalah pengagihan pemfaktoran K ni atas ni ya, DF distribution factor. So distribution factor untuk A. Ya, untuk A nilai dia adalah 1 di mana KAB bahagikan dengan KAB iaitu 1.17 dibagikan 1.17 sama dengan 1.
perlu diingatkan ya, apabila hujung-hujung ni adalah pin, hujung-hujung pin, maka distribution factor bagi pin adalah 1. Okey, so KAB dibahagikan dengan total stiffness. Total stiffness adalah KAB tambahkan dengan kosong. Kat sini tak ada, sini kosong kan, so sini kosong, so sama dengan 1. Bagi join B, okey, rumus bagi distribution factor adalah KBA sebab kita sedang mempertimbangkan bahagian KBA. KBA dibahagikan jumlah stiffness pada sokong B. So jumlah stiffness adalah KBA ditambahkan dengan KBC. Ini adalah jumlah stiffness ya, jumlah stiffness, manakala yang bahagian atas ni adalah stiffness pada bahagian masing-masing. Ini adalah KBA dan adalah KBC. Jumlah adalah KBA tambahkan dengan KBC. Begitu juga dengan di sokong C. Sokong C adalah gabungan di antara KCB dan juga KCD. So maka KCB dibahagikan dengan jumlah stiffness pada sokong C, iaitu KCB tambahkan dengan KCD, KCB tambahkan dengan KCD. Begitu juga dengan distribution factor di bahagian KCD, iaitu KCD dibahagikan dengan jumlah stiffness di bahagian di bahagian C. Ya, sokong C. Ini manakala ini pula adalah di sokong D. Sokong D jumlah stiffness adalah KDC tambah dengan KDE. So untuk distribution factor di bahagian KDC adalah KDC dibahagikan dengan jumlah. Okey, KDC ini dibahagi dengan jumlah stiffness. Okey, begitu juga dengan KDE. KDE ini dibahagikan dengan jumlah stiffness. Manakala di bahagian E, jika tak nak kira ni pun tak apa, so automatik dia adalah 1. Okey, seterusnya adalah kita mengira analisis, membuat analisis berdasarkan load cases ya. So load cases yang pertama ini adalah all span carrying the design permanent and variable load di mana 1.35 GK tambah dengan 1.5 QK. So kita perlu mengira fixed end moment yang pertama ya, sebab untuk kita selesaikan agihan moment kat sini selain daripada distribution factor kita perlukan fixed end moment, dan akhirnya moment inilah yang akan kita distributekan berulang-ulang sehingga kita dapatkan hampir keseluruhannya kosong, baru kita jumlahkan ya. Kita lihat satu persatu. Okey. So kita akan asingkan ini satu span ni, kita keluarkan. Ya, satu span kita keluarkan jadi begini ya. Maksudnya kalau sebenarnya kat sini ada 4. Gambar rajah ini ada 4. Satu benda yang sama di sini, satu benda yang sama di sini, di sini. Kemudian dikenakan uniform distribution load. Okey, dan rumus untuk UDL adalah so W kat atas ni adalah 1.35 GK tambah dengan 1.5 QK. So rumusnya adalah this is counterclockwise, WL kuasa 2/12, ni adalah clockwise ya, positif and negatif. Okey, bila kita mempertimbangkan AB kita bawa keluar dan kita assume bahawa kedua-dua sempadan ini adalah fixed ya, and dia adalah fixed moment. So bila ada fixed end, maksudnya ada wujudnya moment ya. Moment dia bila beban turun ke bawah, so moment kita arahkan ke sini supaya untuk keseimbangan ya, equilibrium. Okey, boleh ya. So yang pertama ni adalah MAB. Katakanlah di sini A, di sini B. Ya, di sini B ya. So ini adalah MAB ya. MAB. Kita tahu sini adalah AB ya. AB, KB, BC. Kita hanya tukar K ni kepada M sahaja. Okey. So MAB sini adalah A, sini adalah B. MAB ini adalah counterclockwise, negatif adalah positif. MBA, BA ke sana. So rumusnya adalah WL kuasa 2/12. So nilai dia adalah sebanyak 179.84 kN/m. So unit untuk moment adalah kN/m. Kemudian kita teruskan dengan rasuk yang kedua. Okey, rasuk yang kedua kita bawa keluar. Ini adalah sepadan ni. Okey, panjang rasuk ni kita bawa keluar 8 meter, kat sini 8 meter. So sini adalah B, sini adalah C pula ya. So MBC dia counterclockwise. So ini adalah negatif.
Ini adalah positif MCB sini C C pergi ke B, rumus tetaplah sama sebab dia UDL. Okey, WL kuasa 2/12 bergantung kepada rumus di pada ke hujung-hujung moment ini bergantung kepada jenis beban. Okey, jenis beban. Dan nilainya adalah sebanyak 179.84 dan seterusnya kita proceed dengan rentang yang ketiga dan rentang yang keempat. Oleh kerana keseluruhan nilai dia, okey, nilai dia adalah sama iaitu GK dia adalah nilai GK dan QK dia adalah sama, maka nilai moment kat sini adalah sama. Minta buat pembetulan saya rasa ada kesilapan teknikal kat sini. So sepatutnya nilai kat sini, okey, nilai kat situ sepatutnya dia mestilah nilai dia untuk K1 untuk keseluruhan span kat sini adalah nilai dia adalah 33.72 sepanjang rentang 33.72. Please take note Tapi pengiraan kat sini adalah betul tak ada kesilapan kat sini. So ini adalah keseluruhan sini adalah 33.72. Dan kita mulakan agihan kita kat sini. So ini adalah agihan kita. So ini adalah join sokong A, B, C, D dan juga E. Kita masukkan semua maklumat yang ada lah. Kita masukkan semua maklumat yang ada. Saya buat begini sekejap sekejap Okey, ini adalah maklumat yang kita ada lah. Iaitu nilai AB, ini adalah AB, BA, BC. Pada join C adalah sepandan CB dan juga CD, dan juga untuk D adalah DC, DE dan juga ED. So distribution factor yang kita kira pada awal tadi ni, distribution factor yang kita dah kira ni kita salin balik, salin balik mengikut bahagian masing-masing, dan kita masukkan dalam table ini 1, 0.43, 0.57. Nilai-nilai kat dalam ni mestilah paling maksimum 1 pada setiap join distribution factor dia mesti 1. So bila kita buat semakan untuk B ini 0.43 tambah 0.57 mesti 1, 0.5 tambah 0.5 mesti sama dengan 1, 0.57 tambah 0.43 mesti 1. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang, mesti 1. Keseluruhan pada setiap join ini jumlah distribution factor mesti 1. Kalau tak sampai 1 ada pengiraan perlu disemak semula. Kemudian FEM kita salin balik lah, ini kita dapat ni MAB dalam negatif sebab di counterclockwise, so negatif 179.84 kita salin balik sehingga join yang E. E kita adalah MED kat sini adalah 179.84. Okey, kemudian kita buat distribution kat sini. Distribution kat sini. So distribution kat sini kalau kita lihat kat sini ni asalnya kat sini semua kosong tak ada lagi dimasukkan nilai. Saya masukkan nilai untuk memudahkan mempercepatkan rakaman inilah. Sebelum ni saya buat jadi lama, lebih kurang 1 jam ni saya rakam lagi sekali. Adalah 179.8. Untuk join A moment kat sini mestilah mencapai tahap keseimbangan. Dia mesti mencapai satu keadaan keseimbangan. Keseimbangan maksudnya tidak boleh ada putaran. Moment dia boleh menyebabkan putaran. Putaran moment. So kita tak nak ada putaran kat situ, kita kena pastikan jumlah moment kat sini mestilah kosong. So bila dia bergerak negatif counterclockwise, kemungkinan beam kita akan berputar counterclockwise. So kita tak nak berputar, so kita kena pastikan dia adalah static kat situ, pada dalam equilibrium condition, maka kita mestilah tambahkan dengan nilai yang sama iaitu 179.84. So counterclockwise 179.84, kemudian kita tambahkan dengan clockwise 179.84, nilai dia kosong kat situ, so dia static equilibrium factor kat situ. So sama juga dengan yang ini kosong, tak ada lagi nilai. So tak ada nilai lagi. So bila kita pergi kepada pada join B kat sini, kalau kita lihat 179.84 positif tambahkan dengan negatif 179.84. So di sokong B telah berada dalam equilibrium condition. So kita tak perlu ada tambahan moment lagi untuk kita memastikan dia berada dalam keadaan statik. Sama juga dengan dirasuk C, dan juga dirasuk sokong C, kemudian sokong D dan seterusnya sokong E. Kita kena pastikan bahawa
jumlah moment ke atas ni mestilah jumlah dia kosong pada setiap sokong ya. So untuk sokong C mestilah bila kita jumlahkan kedua-dua sempadan ini mestilah kosong. Sini juga mestilah kosong, sini juga kosong. Bila kita buat distribution, keseluruhan ini one set of this mestilah kosong ya. Ini adalah kosong. Ini juga mestilah total ini mestilah kosong, total ini mestilah kosong. Begitu juga dengan C, D dan juga E ya. Dia mesti berada dalam keadaan equilibrium condition, jelas ya. Okey, kemudian kita proceed kepada langkah seterusnya adalah carry over factor. So bila carry over factor ni adalah dia masih nilai moment ya, masih nilai moment carry over factor kat sini. Okey, carry over factor. So kita andaikan nilai kat bawah ni tak ada lagi ya, nilai kat bawah ni tak ada. Okey, so untuk carry over factor, kita lihat carry over factor yang ini pula. So carry over factor yang kat sini adalah nilai dia adalah kita bawa ke sebelah. Sini bawa setengah, ni kita bahagi 2, sini pun bahagi 2. Sini bahagi 2. So nilai kat bawah ni asalnya tak ada ya. Bila kita bawa ke sebelah, baru kita ada nilai. Ya, kita bawa ke sebelah. So ini adalah kosong dibahagi dengan 2. Kemudian 179.84 dibahagikan dengan 2 dapat 89.92. So ini kita bawa setengah kat sini, setengah kosong-kosong lah. Tak ada apa-apa nilai ya. Kemudian negatif 179.84 kita bawa ke sebelah jadi negatif 89.92. Okey, seterusnya kita lihat di sini ya. Kita telah mengira melihat untuk yang ini ya, agihan beban yang dibawa ke sebelah carry over factor. Okay, seterusnya moment yang telah kita bawa ke sebelah sebanyak separuh ni ya, setengah-setengah sini kita akan distribute pada langkah seterusnya. So sebelum saya pergi kepada pengiraan yang seterusnya ini ya, yang kat bawah ni. Okey. Okey, sebelum saya pergi ke pengiraan yang kat bawah ni, ingin saya sentuh di sini ya, bagi modified stiffness yang kita kira sebagai modified stiffness pada awal tadi. Apabila hujung beam ini kedua-duanya adalah pin. Pin kita tahu bahawa untuk pin moment di hujung adalah moment di pin adalah kosong. So automatik kita letak kosong kat sini ya. Terus kosong. Kita dah tak payah buat agihan kat sini, tak payah kira dah. Pada pin hujung-hujung kita faham bahawa moment di pin adalah sifar, 0. So kita terus summarizekan dia akhirnya akan mendapat 0. So ini akan mempercepatkan pengiraan kita. Okey, so untuk yang ni kita dah kira memula yang ini kan, kita dah agi ke sebelah. Kemudian kita lihat pula jumlah moment di dalam ini mestilah kosong ya, jumlah moment dalam ini kosong. So pada peringkat awal nilai ni tak ada ya, nilai ni tak ada. Saya letak je pada sekarang, saya memang dah letak siap-siap. Okey, ini adalah nilai yang kita ada pada awal ni ya. So kemudian 89 moment 89.92 bagi sokong B tambahkan dengan kosong. So 89.92 dia akan rotate in clockwise. Maka kita perlu nilai yang sama dalam negatif untuk kita pastikan dia berada dalam keadaan statik, dia tak akan berputar ya. So kita perlukan lagi negatif 89.92. Bila kita perlukan lagi negatif 89.92, so berapa banyak 89.92 yang perlu kita agihkan kepada BA dan berapa banyak yang kita perlukan untuk diagihkan kepada BC ya. Berapa banyak kita nak agihkan ke sini, berapa banyak kita agih ke sini. So maka kita perlukan 89.92 negatif didarabkan dengan 0.43, akhirnya kita dapat nilai 38.54. Begitu juga dengan yang di sini ya. So negatif 89.92 adalah nilai baharu yang kita perlukan untuk memastikan bahawa di sokong B ini tidak akan berlaku putaran ya. So negatif 89.92 didarabkan dengan distribution factor DBC iaitu 0.57, akhirnya kita dapat negatif 51.58. So bila kita jumlahkan semua moment di bahagian B ini, nilai dia mestilah kosong. Ya, jelas ya. Okey, kemudian kita lihat kepada C. Ya, C keseluruhannya adalah kosong. So kita tak perlu moment untuk memastikan dia tidak berputar. So automatik kat bawah sini adalah kosong. Ya, mesti letak kosong ya. Kemudian kita lihat yang kedua. Di sokong D kita ada
negatif 89.92 di DE ya. So kita akan ada rotation di bahagian di sokong D iaitu counterclockwise. Untuk mengelakkan berlakunya rotation, maka kita perlu tambahkan positif 89.92. Nak tambah 89.92, kita perlu agihkan sebanyak beberapa persen di DC dan juga beberapa persen di DE. Berapa banyak yang kita perlukan adalah bergantung kepada distribution factor. Maka 89.92 positif yang kita perlu tambahan lagi tu darabkan dengan 0.57, so kita dapat 51.38. Begitu juga dengan bahagian38 so kita kira 89.92 positif didarabkan dengan 0.43. Okey, so kita akan dapat 38.54. Dan apabila kita jumlahkan keseluruhan momen di titik D ini, jumlah dia mestilah kosong. Bila kosong dia berada dalam keadaan equilibrium condition, so tidak akan ada rotation ya. So ni kosong lah. Untuk ini adalah dia sampai ke bawah dia adalah kosong. Boleh ya. Kemudian kita distributekan dia. Ya, nilai yang ini yang kita dah dapat, nilai baru momen yang kita dah dapat kat sini, kita carry over factor. So bila carry over factor yang ini kita akan bawa ke sebelah. Okey, so nilai ini akan bawa ke sebelah. Sini bawa ke sebelah sini separuh, sini bawa separuh. Sini akan bawa separuh, bahagikan dengan 2. Okey, ini dah tak ada. Walaupun kita secara dasarnya kita bawa ke sebelah, tapi dia automatik akan kosong ya. Sini kosong bawa ke sebelah kosong. So sini kosong bawa ke sebelah kosong. Ini dah tak ada lah, kita sunda sebagai kosong dah ya. Dah tak ada isu kat sini. Kita hanya menguruskan di bahagian tengah ini sahaja. So 51.38 dibahagikan 2, kita dapat 25.69 in negatif. Counterclockwise, ni kosong bawa ke sebelah kosong, ni kosong bawa ke sebelah kosong. 51.38 bawa ke sebelah adalah positif clockwise di 25.69. Boleh ya, jelas ya. Okey, kemudian apabila kita pergi kepada carry over factor baru yang telah kita kira tadi ni, okey, kita perlu distribute dia. Bila kita distribute di proses yang berulang, sama saja seperti yang step yang 2 sebelum ini. Okey, kita lihat kat sini, momen kat sini kosong. Bila momen kat sini kosong, kat bawah dah tak ada isu dah lah. Memang dia tak rotate lah sebab tak ada momen kan kat situ. So dia adalah kosong-kosong. Kita letak kosong-kosong. Kemudian kita pergi kepada support C. Di support C ni ada 25.69 negatif counterclockwise tambah dengan nilai yang sama clockwise. Okey, untuk join C ni dia dah kosong ya. Bila dah kosong kat bawah ni kita tulis je kosong ya, tak perlu ada penambahan momen untuk kita pastikan dia berada dalam equilibrium condition ni. Sama juga dah kosong, so kita kosong. So bila dah kosong bawah ni keseluruhan, so kita tarik semua kosong. Jika sekiranya belum kosong lagi, katalah 0.123, kita pastikan ada 2-3 kali ulangan, masih kosong lagi, so kita dah tak payah pelubah, kita just totalkan sahaja. Boleh ya? So bila kita nak totalkan, akhirnya kita totalkan kat sini, ini adalah end moment kita ya. End moment kita totalkan. Kita totalkan keseluruhan end moment ini. So bagaimana kita nak kira kosong kat sini adalah, ini moment ya, kita totalkan semua moment. Daripada sini hingga di sini, ini semua adalah nilai momen mengikut sokong masing-masing. Ya, bahagian masing-masing. Ini adalah kosong, ini adalah negatif 1.79.84 ditambahkan dengan 179.84 jadi kosong. Kemudian yang 231.21 adalah nilai ini. Okey, kita tambahkan nilai ini. Tambahkan nilai ini, tambahkan nilai kosong kat sini, kita dapat 231.21. Di bahagian BC, nilai ini ditambahkan dengan negatif, jangan abaikan negatif ya. Negatif 179 tambah negatif 51, so kita dapat negatif 231.21. Di bahagian ini juga sama. Okey, di bahagian ini juga sama, kita totalkan yang ini. Kita totalkan yang ini, kita dapat 154.14. Di bahagian CD, kita totalkan yang ini, dapat 154.14 dalam counterclockwise negatif. Begitu juga di bahagian DC, DE dan akhirnya di bahagian ED. Boleh ya, di bahagian ED. So, bagaimana kita nak pastikan bahawa pengiraan kita ini betul ya? Untuk memastikan bahawa pengiraan kita ini betul, total yang last kali ni, okey, pada setiap join untuk join B ni, momen kat sini mestilah sama ataupun maksudnya dia mestilah tak ada rotation. Ya. So apabila 231.21 dia adalah clockwise dan
pada arah counterclockwise sebanyak 231, ni negatif ni counterclockwise 231.21 di counterclockwise, maka kat situ berlaku keseimbangan, equilibrium condition, tidak akan berlakunya putaran. Begitu juga dengan di sokong C dan juga sokong D. So ini adalah kosong lah, tak langsung tidak ada moment kat sini. So ini adalah seimbangan kita. Kalau ini tak seimbang, katakanlah sini 231.2021, kita boleh terima lagi lah. Tetapi jika ini 231.00, ni 231, so kita kena semak balik lah. Walaupun kita rasa kita kurang 20.21, kena semak balik. Okey, langkah seterusnya adalah untuk kita menentukan daya tindak balas. Daya tindak balas. Ini adalah bila kita summarizekan apa yang kita dapat sebelum ini. Kita summarizekan apa yang kita dapat sebelum ini. So kita dah, nilai ini kita dapat. Nilai ini adalah nilai beban yang dikenakan ke atas rasuk tersebut. Nilai beban yang dikenakan ke atas rasuk. Kemudian nilai ini pula, ini adalah nilai moment yang kita kira. Ini moment yang kita kira kat sini. 154. 231.21 terus ambil yang satu nilai sahaja sebab anak panah ini dah menunjukkan negatif, positif. Ini adalah counterclockwise, ni clockwise. Kemudian apa yang kita perlu kira sekarang ini adalah nilai support reaction kat sini. Support reaction kat sini perlu dikira. Sebab tujuan support reaction yang perlu dikira adalah untuk kita dapatkan shear force diagram. Sekarang ni moment diagram kita dah dapat. Moment diagram kita dah dapat nilai dia, shear force diagram kita tak dapat lagi. So you need to calculate support reaction yang ini. So ini caranya adalah setiap rentang ini kita asingkan setiap rentang. Asingkan setiap rentang ni contoh rentang yang pertama. Rentang yang pertama dia ada moment 231 sahaja. Ini adalah clockwise. Kemudian RB1 dengan RA kita tak tahu dan loading ni adalah UGL 33.72. So kita buat macam biasa. Moment di RA sama dengan kosong sebab semua daya termasuk RB1 kita gerakkan jarak sebanyak 8 ke RA. Akhirnya kita dapat nilai RB1. Seterusnya kita buatkan moment pada titik RB1. So kita gerakkan semua daya ke arah RB1, kita akan dapat RA. Ini sebagaimana yang pelajar belajar masa di Mechanics of Material. So sama juga dengan yang inilah. So untuk rentang yang ini, kita ada 231.21 counterclockwise, kemudian kita ada 154.14 kat sini clockwise. Ini so bila kita analisis yang ini adalah daya yang akan kita pertimbangkan. Kita dapatkan daya tindak balas di RB2 dan juga RC1. Kemudian ini adalah daya untuk rentang yang ketiga. Kita pertimbangkan 1, 2, 3 daya dan kita dapatkan RC2 dan juga RD2. Ini adalah untuk rentang yang keempat. Akhirnya kita dapat semua nilai-nilai yang ditunjukkan di sini. Kita dapat nilai ini. So kemudian semua nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam shear force diagram ni. Ini adalah shear force diagram. Ini 105. Ini adalah sokong A kat sini, B, C, D dan E. You plotkan saja. Ini 105, sini negatif 163.78. 163.78 ni 144.51. Boleh So kemudian 144.51 ke atas. So you dapat point sini dan you buat satu garisan lurus. Sama juga dengan rentang ini. Rentang ni seterusnya rentang yang keempat. Adalah shear force diagram, very straightforward lah. Kemudian untuk bonding moment diagram, ini adalah joint B, C dan D. Joint A adalah kosong, joint B adalah 231.21 seperti yang kita dapat kat sini, 231.21 231.21. Di joint C kat sini kita dapat 154.14, 154.14 dan bonding moment kita kat sini adalah 154.14. Seterusnya di D dan juga E. Bila kita lihat kat sini saya nak tunjuk kat sini ini ini kita assume lah 231 ni betul-betul dekat titik sini sepatutnya dekat titik sini so di mana dan titik kosong ini berlaku dan adalah maksimum bagi setiap rentang kalau you masih ingat lagi, pelajar-pelajar masih ingat lagi fundamental apabila pada kedudukan kosong pada shear kat sini akan berlakunya adanya nilai maximum moment so maximum moment kat sini ni adalah shear kat sini ni masih ada maximum moment kat sini. Dia sepatutnya satu garis lah tapi gambar raja ni tak berikut skala sangat, nampak dia ni lari ke sini sikit. So nilai kat sini 166.53. Bagaimana
mana kita nak dapatkan 166.53. So you kira luas ini. You kira luas segitiga ini, you akan dapat 166.53 ya. Dapatkan luas ni. Cara nak dapatkan luas ni, yang pertama kali you kena dapatkan nilai X kat sini ya. Nilai daripada sini hingga sini X dia berapa. Kemudian nilai kat sini kita tahu 105.9 bahagikan dengan 2. So kita dapat 165.3. Sama juga dengan rentang yang kedua ini ya. So rentang yang kedua ini, okey, ni rentang yang kedua. Ini adalah rentang yang kedua kita ya. BC ya. So kat sini dia titik tengah dia kat sini. So maksimum mesti berlaku dekat momen maksimum bagi rentang BC ini mestilah berlaku pada kedudukan shear yang menyentuh kosong ya, 0 kat sini kan. Okey, so nilai kat sini, kalau kita nak tahu nilai kat sini 78.45, you dapatkan luas ini. So sementara untuk dapatkan luas itu you kena tentukan nilai X kat sini. Ya, panjang ini berapa nilai X. Ya, semua yang ini adalah dipelajari semasa dalam Mechanics of Material. Sama juga dengan rentang CD dan juga rentang DE. Okey, akhirnya selesai. Bila dah selesai yang ini ya, dah selesai, kita dah dapatkan shear force diagram yang pertama, shear bending moment diagram untuk load case yang kedua. Seterusnya kita pergi kepada load case yang ni load case yang pertama ya. Shear force diagram dan juga bending moment diagram untuk load case yang pertama telah diperolehi. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada load case yang kedua. Load case yang kedua dengan juga load case yang ketiga, saya tak nak pergi terlalu lama sebab proses dia adalah sama. Cuma agihan beban di atas rasuk ini adalah sini adalah maksimum, minimum, maksimum, minimum. So nilai ke atas ni minta pelajar betulkan. Nilai-nilai kat sini yang maksimum ini adalah 33 point. Kita ambil balik nilai yang kat sini ya. Ambil nilai yang kat sini. 33.72 dengan 24.72 untuk nilai minimum 1.35 GK. 24 dengan juga 33. Okey, kita masukkan nilai tu kat sini, load case yang kedua. Sini load case yang kedua adalah 33.72 dan adalah 24.72 ya. 24.72, 33.72 ya. Tapi kalau you jumlahkan ni pun memang 33.72, you terus ambil direct ya. Okey, so kemudian langkah seterusnya adalah you dapatkan fixed end moment. Bila dapat fixed end moment, kita masukkan dalam table agihan moment ini. Agihan moment ini kita masukkan, proses dia adalah sama macam load case yang pertama. Nilai distribution factornya, nilainya adalah sama seperti kita kira pada peringkat awal, dan fixed end moment adalah sebagaimana yang kita kira di sinilah. Ya, di sini konsep yang sama, cara yang sama. Kemudian kita akan pastikan jumlah moment pada setiap joint ini adalah kosong. Nanti you semak balik bagaimana kita mengira di load case yang pertama. Kemudian kita bawa ke sebelah lah, carry over factor dengan setengah-setengah, nilai dibahagikan dengan 2. Kemudian kita maklum bahawa bagi pin joint menggunakan modified stiffness, modified simplified method. So kita assume, kita nyatakan bahawa pada pin moment dia automatik adalah kosong. Okey, salah satu kelebihan kita buat kaedah begini adalah dia mempercepatkan proses agihan moment kat sini ya, yang berulang ini. So akhirnya kita dapat end moment kat sini. Bila kita dah dapat end moment kat sini, okey, proses yang sama, anda perlu kira daya tindak balas. Bila dah kira daya tindak balas, okey, barulah kita boleh lukis shear force diagram dan seterusnya bending moment diagram. So ini shear force diagram yang bending moment diagram yang ditunjukkan dekat skrin ini adalah untuk load case yang kedua. Okey, kemudian so nilai di sini adalah kosong. Kosong kat sini pada shear adalah pada terletaknya kedudukan titik maksimum bagi rentang AB. Ya, boleh ya. Kemudian kita pergi kepada load case yang ketiga. Load case yang ketiga konsep dia sama, yang berbeza adalah sini minimum, maksimum, minimum, maksimum. You boleh direct je tulis kat sini 24.72, sini adalah 33.72. Ya, direct je tulis. Kemudian konsep yang sama, proses yang sama, dapatkan moment fixed end moment. Kemudian kita buat agihan moment di dalam table ini, dan ini adalah the final end moment yang diperolehi. Okey. Final end moment yang diperolehi ini akhirnya kita akan masukkan ke dalam gambar rajah seperti di bawah ini. Okey, kita buat gambar, kemudian kita analisis.
dapatkan nilai dari tindak balas. So, bila kita dah dapatkan nilai tindak balas, kita dapatlah seterusnya melukis shear force diagram. Daripada shear force diagram, kita dapat melukis bending moment diagram. Lagi cantik, you buat dalam kertas graf. So, garisan ni sama, garisan ni sama, garisan ni sama, ya, sama-sama. So, akhirnya kita dapat menjawab persoalan yang diperlukan di dalam pemasalan ni, iaitu yang kedua adalah untuk melukis shear force dengan bending moment envelope. Shear force dan bending moment envelope yang ini, akhirnya yang ini. So, ini adalah, kalau you lihat, ini adalah warna hijau. Okay. Kat sini notanya menyatakan kat sini warna merah. Lukis yang pertama dia lukiskan warna biru. So, ketiga-tiga shear force bending yang pertama ni, warna biru ni, digabungkan dalam satu kertas graf. Contohnya kertas graf pada skala yang sama. Shear force diagram yang kedua, dan ini adalah yang ketiga, ya. So, ini adalah hasil dia. Ini adalah envelope. Bila ada gabungan ketiga-tiga ni, ini adalah envelope, ini adalah moment. Moment. So, akhirnya you akan design AB. Untuk nilai AB, berapakah nilai shear antara ini dengan ini? Kita pilih satu saja nilai shear VED yang maksimum, iaitu kita akan design. Sama juga dengan AB. So, ini adalah seperti yang you perlu buat dalam projek. So, ini adalah AB. Untuk rentang AB, di antara ketiga-tiga moment kat sini, ini adalah moment pada tengah rentang. Mana yang paling tinggi, itulah kita akan design MED tengah rentang untuk AB. Adalah nilai yang paling maksimum kat sini. Ini adalah moment pada sokong B. Moment pada sokong B, untuk ketiga-tiga nilai kat sini, mana yang paling maksimum, itu yang kita akan gunakan sebagai MED untuk sokong B. Bagi rentang BC, ketiga-tiga ini mana yang paling maksimum, itulah MED untuk rentang BC, dan seterusnya hingga rentang DE. So, kita dah selesai melihat cara untuk menganalisis rasuk julur, bukan rasuk julur, maknanya rasuk selanjar menggunakan kaedah moment distribution method. Sekian, terima kasih.